أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kenikmatan dunia ini, untuk kami menguji mereka padanya. Sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkan keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kedudukan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mereka yang kafir berkata, mengapa ia tidak membawa kepada kami satu tanda mukjizat dari Tuhannya yang membuktikan kebenarannya? Bukankah telah datang kepada mereka berbagai-bagai keterangan? Dan khasnya Al-Quran yang menjadi kenyataan yang menerangkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang dahulu. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan sesuatu azab sebelum datangnya Rasul kami membawa Al-Quran ini, tentulah mereka akan berkata pada hari kiamat, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul supaya kami menurut ayat-ayat keterangan-Mu yang dibawanya, sebelum kami menjadi hina dengan azab di dunia dan mendapat malu dengan azab di akhirat. Katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seorang di antara kita sedang menunggu. Maka tunggulah kamu. Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah orang-orang yang berada atas jalan yang lurus dan juga siapa yang mendapat petunjuk. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Taha. Surah yang ke-20 pada juzuk yang ke-16. Bermula ayat 131 sehingga ayat 135 sekaligus menutup penafsiran surah Taha. Kalau sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh semua manusia mengambil iktibar dengan kemusnahan umat-umat yang terdahulu. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW dalam menghadapi pendustaan, penentangan orang-orang kafir yang tidak mau beriman, yang tidak mau tunduk dan patuh, dengan memperbanyakkan dan menjaga solat, yakni solat 5 waktu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat berikutnya yang kita bacakan pada malam ini, seruan kepada Nabi SAW dan juga kepada orang beriman supaya tidak terpedaya dengan kekayaan yang dimiliki oleh sebahagian orang yang menentang Allah dan Rasul. Supaya tidak teruja dengan apa yang mereka miliki daripada nikmat dunia yang sementara. Supaya tidak menjadi lalai sebagaimana mereka dengan mencari nikmat dunia, dengan meninggalkan akhirat, membelakanginya, bahkan menentangnya. Kerana lawan kepada akhirat itu ialah dunia. Apatah lagi yang mengambil dunia tanpa peraturan, yakni hukum. Kata Allah, wala tamuddanna ainaika, janganlah engkau memandang dan mengarahkan pandanganmu, merasa kagum, merasa terkasima, merasa teruja, ila ma matta'na bihi
atas sebahagian nikmat yang kami berikan kepada mereka, zahratal hayati dunia, yang cuma keindahan dunia semata-mata. Linaftinahum fi, kami memberikan kepada mereka nikmat dunia ini cuma menguji. Allah Ta'ala menjelaskan segala nikmat di dunia ini bukanlah kelebihan tapi ujian. Yang lebih harta bukanlah dia ni hebat, tapi dia diuji dengan lebih harta. Yang sihat bukanlah maknanya dia lebih hebat pada orang sakit, tapi diuji dengan kesihatan. Yang banyak pengaruh, yang banyak penyokong, yang menjadi pemimpin, yang berpangkat, yang glamour, itu bukanlah kelebihan, tapi ujian. Ujian sejauh mana ia akan menggunakannya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan bersyukur dan beribadat. Atau mungkin dia berbangga dan sombong serta tidak mempedulikan lagi perintah Allah. Kerana itu Allah mengakhiri ayat ini dengan berkata, warizqu rabbika khairun wa abqa. Sedangkan yang sebenar-benar yang merupakan rezeki, yang sebenar-benar yang merupakan nikmat, apa yang disimpan di sisi Allah, maka ia paling baik dan itulah yang kekal. Yang kita dapat kat dunia ini, dia tidak bersifat kekal, tapi bersifat ujian. Yang kaya lalu faham makna kekayaan dengan bersyukur dan menginfak, membelanjakannya pada jalan Allah, maka dia berjaya. Tapi yang kaya lalu dia lalai dan menjadikan hartanya punca dia sombong untuk tidak mempercayai Allah dan hari akhirat, dan Rasul yang diutuskan, dan wahyu yang diturunkan, dan perintah serta larangan yang diwajibkan, maka mereka akan binasa. Kerana itu kata Allah, jangan wahai Muhammad engkau melihat dan memanjangkan penglihatan kamu, yakni teruja dengan apa yang kami berikan nikmat sebahagian daripada mereka yang berupa kegembiraan, yang berupa kekayaan, yang berupa kemewahan, yang berupa kenderaan, yang berupa tempat tinggal. Fa innama huwa zahratun zailah wa ni'matun hailah. Ia cuma nikmat sementara, kemudian akan binasa. Linakhtibarahum bidzalik, kami cuma nak uji mereka. Wa nata'arraf ala man yuaddi wajib syukri ni'mah. Kami nak tengok siapa yang menunaikan tuntutan syukur. Kerana itu bila Allah menyebut tentang syukur, maka Allah menyebut hanya segelintir manusia. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit je di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Lalu kata Allah, jadikan keutamaan kamu apa yang ada di sisi Allah. Apa yang Allah berikan kepada kamu itu jauh lebih baik. Balasan yang Allah simpan di akhirat itu jauh lebih baik. Bahkan segala ketaatan, perintah dan larangan itu lebih baik. Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya kami telah mengurniakan padamu wahai Muhammad suratul Fatihah dan Al-Quran, semuanya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim waqfid janahaka lil mu'minin. Dan surah yang lain kata Allah, kerana itu jangan kamu memandang kepada kekayaan yang kami berikan sebahagian daripada manusia. Jangan kamu berduka cita atas penolakan mereka. Rendahkan diri kamu kepada orang yang beriman yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah maksud ayat ini jangan cari dunia. Walaysal maqsud bil ayataini at-takasulu an talabir rizqi walakin an nahya an tamanni mislima fi yadil kuffar wal usah min hutamid dunya wa inshighali biha wa tarkil amal lil akhirah. Bukan maksud ayat ini jangan cari dunia, jangan kerja, jangan kaya. Bukan. Maksudnya jangan terpengaruh dengan orang yang kaya yang lupa Tuhan. Orang yang kaya yang kekayaannya tidak menjadikannya bersyukur. Orang yang kaya yang menjadikan kekayaannya sombong dan engkar tanpa melihat ia pemberian Allah. Bukan mereka meninggalkan akhirat. Maka ini dimaksudkan dalam ayat ini. Kalangan sahabat ramai kaya. Kalangan ulama pun ramai kaya.
Tapi mereka memahami kaya itu untuk apa. Mereka faham. Mereka tahu harta yang mereka cari ditanya, yang dia belanja juga ditanya. Mereka tahu kekayaan itu sebagai jambatan untuk mereka mendapat laba besar akhirat kelak. Sebagaimana disebut dalam hadis, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya yang membawa pahala yang banyak. Mereka nak jadi macam tu. Oleh kerana tabiat harta. Sebab harta diterus pergi pada nafsu, menyebabkan ramai yang lalai. Melainkan orang yang mengambilnya dengan hukum. Sebab itu sebelum orang tu ambil harta, biar dia belajar hukum dulu. Kerana itu Umar Khattab tidak benarkan seorang pun masuk pasar, melainkan dia mengaji dulu. Dia belajar hukum akad. Biar dia tahu halalnya macam mana, haram macam mana, zakatnya macam mana, biar dia tahu. Supaya dengan itu dia tahu harta mana yang boleh diambil, harta mana yang mesti ditinggalkan. Kalau tak belajar hukum akad, dia pakai ambil je. Kaya, biar kaya dulu. Lepas tu barulah kita tengok hukum macam mana. Maka itulah yang suka. Dah kaya, kemudian orang kata benda ni haram, nak tinggal susah. Dah melabur banyak dalam saham, tiba kata saham ni tak patut syariah. Nak berundur balik payah. Dah terlibat dengan satu pekerjaan, last kali orang kata pekerjaan ni syubhah. Duk berlakon ikut semua watak dia berlakon. Pendapatannya syubhah. Lepas tu dia akan jadi teragak-agak macam mana dia. Kan itu bila dipaham hukum dahulu, maka bila dia mengambilnya, maka dia tak akan lagi ditimpa dengan syubhah harta. Sebab itu anak-anak kita, sebab itu generasi muda kita ajar di hukum dulu. Hukum mana halal. Belajar bab muamalah. Perniagaan mana yang halal, perniagaan mana yang riba, yang berdosa. Ni masuk-masuk kerja bank riba. Lepas tu nak tinggal susah sebab dah jadi pengarah. Dah jadi manager. Dah jadi, kita katakan, manager besar dah. Akhirnya nak tinggal tu susah. Bila sebutlah anak pun dah payah dah. Sebab dia tak belajar dulu. Kalau dia belajar dulu dengan ilmu dia, maka dia pun pilih pekerjaan yang halal. Kalau dia belajar dulu dengan ilmunya, maka dia tahu cari rezeki yang halal. Maka dia tahu tuntutan rezekinya. Maka oleh sebab itulah Allah Ta'ala beri amaran. Bila kita dalam mentaati Allah terpaksa hilang dunia, maka jangan terpesona dengan orang yang ada dunia, lalu mereka ini terjebak dalam maksiat kepada Allah. Sebab apa? Sebab yang di sisi Allah lebih baik. Kenapa? Kerana pahala di sisi Allah lebih utama. Kemudian kata Allah, dalam menghadapi ujian, bukan sekadar penentangan, tetapi ujian untuk bersabar dengan kekayaan yang orang kafir miliki, orang Islam tak dapat. Contoh, kita yang tak ni tak banyak dapat, ni yang buat maksiat pula dapat banyak. Maka Allah Ta'ala ajar kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Maka hendaklah kamu menyuruh keluarga kamu menunaikan solat dan bersabar ke atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki daripada kamu. Nahnu narzuquka, kami akan beri rezeki disebabkan kamu solat. Wal 'aqibatu littaqwa, segala kesudahan yang baik semua milik untuk orang bertakwa. Tetapi kita kalau tengok cerita, mesti kita katakan ending dia macam mana ending dia. Hak mula-mula tu tak apalah. Ini orang jahat menang dulu dan sebagainya. Ending dia macam mana? Orang baik pun menang. Ending macam mana? Orang jahat masuk penjara. Ending macam mana? Orang jahat kena bala. Ni adalah kehidupan setiap manusia atas dunia. Yang baik endingnya mesti baik. Kesudahan dia. Bahkan dia melihat tempatnya di syurga. Tidak ada anak Adam yang dicabut nyawa oleh malakul maut, melainkan dia akan melihat tempatnya di syurga atau neraka. Kalau dia baik, dia melihat syurga, maka dia tidak mahu lagi kembali ke dunia. Ending yang baik. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, wal aqibatu littaqwa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik untuk orang bertakwa. Orang yang langgar perintah Allah, walau bagaimana dia naik tinggi, last kali ending dia, nihayah dia, kesudahan dia tidak baik. Tapi orang yang bertakwa pada Allah, walau nampak macam masalah itu dan ini, kesudahan yang baik. Tak apa yang kita nak, kesudahan yang baik. Atau cuma permulaan yang baik. Mereka ditipu dengan permulaan hidup yang baik dengan melanggar perintah Allah. Bukankah kita berkesudahan dengan mati? Dan bukankah mati itulah kehidupan sebenar manusia bermula? Kerana mereka mendapat hakikat, bukan lagi sesuatu yang bersifat gambaran.
Mereka benar-benar mendapat nikmat kalau ketika itu nikmat. Atau azab kalau ketika itu memang azab. Kat dunia ni kalau kita kena benda susah, maka kita tak sebut azab, kita sebut ujian. Sebab kena sakit tu, sakit ni, mati orang kita sayang. Ini azab hidup, bukan azab ujian. Azab sebenarnya dalam kubur tu azab. Yang menjadi penanda aras, ketakwaan ataupun tidak. Yang kita lalui kat dunia ni, orang pulau kita tak nak tegur azabnya hidup kat dunia. Bukan azab, Allah uji. Dengan orang-orang yang menindas kita sebagai contoh. Orang-orang yang menganiaya, memfitnah kita. Bukan hidup dalam azab, hidup dalam ujian. Kalau kita senang pula, bukan hidupnya dalam nikmat, juga hidup dalam ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah yang menjadikan mati dan hidup itu sebagai ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalan. Ini yang kita kena faham hakikat hidup. Jangan duk tengok hidup nilai senang susah. Dek tengok nilai senang susah, lalu ada orang tak nak susah, nak senang walaupun membelakangi syariat dan hukum. Tak kira lah. Nanti kalau saya pakai tudung, job tak banyak. Buka tudung baru job banyak. Ni kalau saya duk kira halal haram saham yang untung tak banyak lah. Bila cerita boleh berlaku, saham haram pun boleh barulah untung banyak. Tapi ini orang yang tidak melihat kesudahan. Sebab itu untuk kuatkan diri kita menghadapi mehnah dunia ini, maka jaga solat. Jaga solat dan suruh keluarga kita jaga solat. Keluarga orang beriman ialah keluarga yang sentiasa pesan memesan tentang solat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini supaya kita menyuruh keluarga kita solat. Dan bersabar. Dan mengetahui solat itu punca datangnya rezeki. Sebab itu bila Allah menyatakan dalam ayat ini, la nas'aluka rizqa, kami tak nak rezeki dari kamu. Nahnu narzuquk, kami beri rezeki. Dan ayat yang lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni menunaikan solat, maka Allah jadikan baginya jalan keluar daripada kesusahan dan memberi rezeki tanpa dia mengetahui bagaimana puncanya. Tanpa dia dapat agak rezeki itu datang bagaimana. Dia macam tak boleh agak, rezeki itu pun datang. Kita tuan-tuan, duk ingat rezeki dengan apa yang kita agak. Bila saya kerja ni, rezeki saya kat sini je, kat lain tak ada. Kita tak tahu rezeki itu boleh datang tanpa agakkan kita. Dia boleh datang tanpa apa yang kita fikirkan. Sama juga musibah. Musibah ni dia tak datang macam kita fikir. Dia datang di luar fikiran kita. Sebab itu bila datang di musibah, tak ada orang pun bersedih. Tak ada orang bersedih. Secara material. Sebab kata Ustaz, kita dah siapkan ni payung sebelum hujan. Tiba-tiba bukan hujan, ribut. Dah siap apa ribut? Okey, kita pun dah siap. Kita dah buat bangka untuk menghadapi ribut tauban. Tiba gempa bumi. Nak buat apa pula? Tak apa, kita buat bangunan yang kuat untuk menahan gempa bumi. Tiba banjir. Musibah ini datang di luar persiapan kita. Kerana itu disebut musibah. Kita je ikut ayat sedar, saya bersedia dengan apa pun musibah. Jangan kata bersedia. Kalau kamu sebut bersedia dengan maksud secara material, kamu tak pernah bersedia. Walaupun kamu buat persiapan. Kalau musibah sebenarnya di luar persiapan kita. Dia datang. Kita duk fikir bawa kereta perlahan-lahan supaya tak aksiden. Dia datang sakit jantung, mati sakit jantung. Memang tak aksiden. Sakit jantung. Kita fikir kena diet untuk kurus, jadi kita lambat sikit mati. Maka datang mati cara lain, datang orang bunuh kita. Mati dibunuh. Diet dah tetapi mati dibunuh. Siap manusia menyangka dia boleh tutup pintu musibah, dia lupa. Kerana musibah akan datang dengan pelbagai bentuk tanpa dijangka. Sama juga rezeki. Setiap kali manusia menyangka dia boleh tutup pintu rezeki orang, rezeki juga datang mengikut pelbagai cara. Rezeki datang sebagaimana mati datang. Maknanya, kalau kita melihat kepelbagaian mati itu datang, macam-macam penyakit menyebabkan mati, dia mereka rezeki boleh datang dengan kepelbagaian sifat. Macam-macam sifat. Tiba orang tak kenal kita offer kita kerja. Tak kenal. Dia suruh kita kerja. Tiba orang tak kenal bagi duit kat kita.
Orang yang kita tak harap pun. Yang kita harap ni menerak, terterak. Maksudnya tak boleh harap. Yang kita tak harap tu datang. Kita harap orang ni tolong kita. Yang kita tak harap tu datang tolong kita. Sebab itu kita sentiasa diajar jangan tolong orang untuk ditolong orang tu. Jangan kita tolong dia supaya satu hari nanti dia tolong kita. Itu bukan falsafah kita. Kita tolong dia kerana Allah, maka Allah akan tolong kita. Dengan melalui siapa pun itu urusan Allah. Kita bukan ziarah orang supaya nanti kita sakit, dia pula ziarah kita. Tak payah harap dia. Kita ziarah dia kerana tuntutan, kerana perintah Allah. Maka Allah akan uruskan siapa yang akan ziarah kita. Kita bukan buat untuk dibalas oleh manusia. Kita buat untuk dibalas oleh Allah. Siapa yang buat kebaikan untuk dibalas oleh manusia, dia dengan cepat akan kecewa. Tapi siapa yang buat kebaikan supaya dibalas oleh Allah, dia tak akan disia-siakan atau dilambatkan pembalasannya. Kerana Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah kebaikan akan dibalas yang kebaikan? Kalau tuan-tuan buat baik hari ni, supaya orang yang kita buat baik tu tolong, jangan harap. Tuan-tuan akan kecewa dengan cepat. Kalau ditolong pun kita kata, aku tolong ni banyak lah, dia tolong aku sikit je. Dah. Dia mari banding-banding pula. Itu kita hantar dia berani gam, dia hantar kita pinggang kosong. Allah. Aku hantar berani gam, pada aku hantarlah nasi lemak kulai. Patutnya bagilah itu, nak biar agak-agak satu level lah. Dia hantar pinggang kosong, mengadang kita. Nyesal aku hantar. Dah habis, pahala pun habis. Kalau tak nasib baik, pinggang pun tak dapat balik. Tu bila buat baikkan orang. Kita jiran sebelah kita nak test ni, kalau bagi makanan, bakal dibalas banyak ni, banyak lagi. Dengar pula dia tokai sate. Kita dengar tokai sate ni, kita beri ni, dia dapat bagi sate. Bukan kata sate ni pun dapat. Maksudnya kalau kita tolong orang supaya dia tu orang tu tolong, kita kecewa. Kalaupun dibalas, kita rasa Allah, aku kan tolong dia banyak. 10 kali aku tolong dia, tolong sekali. Lihat bagaimana cepatnya sia-sia kebaikan kita. Sebab tu kita buat ni kerana Allah. Kalau saya tolong orang ni, tolong orang tu, ziarah orang ni, ziarah orang tu, kerana Allah. Kalau hari ni saya sakit, orang yang saya ziarah tak ada, saya pun tak kisah. Tak apalah, saya pun tahu dia ada sibuk, dia ada urusan. Maka Allah hantar orang lebih baik pada dia. Orang lebih bagus pada dia. Dia kalau dia datang pun paling kurang dia buat biskut kering je. Biskut manyak dia buat. Ini orang lain datang. Jadi semua benda ni supaya kita tahu kebaikan nilainya ialah daripada Allah. Ini rezeki yang kita tak hitung. Yang disebut oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia direzekikan tanpa ada hitungan dan bayangannya. Diriwayatkan adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bila dia solat malam dengan jumlah yang banyak dan bila akhir malam dia akan menggerakkan isteri dan anak-anaknya lalu berkata, as-salah, as-salah, dan baca ayat ini, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Maknanya bukan sekadar kita suruh anak-anak kita solat fardu, solat sunat pun. Bukan sekadar kita suruh anak-anak kita solat zuhur belum, asar belum, maghrib belum, isyak belum. Bukan sekadar solat fardu, solat sunat. Umar Al-Khattab dibangun qiyamul lail. Bila dekat nak subuh dia akan gerak isteri dia, anak-anak, bangun solat. Supaya mereka juga melakukan solat sunat. Diriwayatkan daripada At-Tabrani dan Abu Nuaim daripada Abdullah bin Salam katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluarganya ditimpa kesusahan, keluarganya ditimpa kesempitan, maka Rasulullah memerintahkan isteri-isterinya menunaikan solat lalu membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Bila susah je, bila ada masalah je, Rasulullah suruh isteri-isterinya solat. Kita bila anak-anak kita susah, ajar dia solat. Ajar dia rawatan, bukan termenung buah tangga bila susah. Bila susah, termenung, menangis, kunci bilik, tekuk kepala buah bantal. Cara orang-orang biasa bila susah hati. Ajar dia bila susah hati, solat. Kakak, solat kakak. Ni kakak ni susah kena bully kat sekolah lelaki. Bangun solat, doa pada Allah. Ni susah ni kita periksa, takut gagal. Solat, mudah-mudahan Allah beri kejayaan. Ni nak interview ni, kerja ni takut tak dapat kerja. Solat. Interview gagal, tak apa solat. Mudah-mudahan dapat peluang yang lain yang lebih baik. Rasulullah ajar keluarga baginda, bahkan isteri-isteri baginda, kalau ada susah dia solat. Tuan-tuan, kalau kita tanya balik kita, kalau kita susah kita buat apa? Susah. Tak kira susah benda pun, bila kita susah, buat apa?
Susah nak berunding orang, susah nak berunding dengan dia. Susah nak berunding dengan jiran. Nak buat pagar je pun nak berunding dengan jiran. Jiran tak nak keluar satu sen, awak nak buat pagar ke duit awak lah. Dia nak keluar duit kita seorang tak larat juga kita. Naklah pakat. Misalnya, kita susah kita buat apa? Tulis dalam Facebook, marah. Atau kita nak cerita ke orang, tak selesai masalah. Solat. Kita ada masalah dengan suami kita, solat. Dengan isteri kita, solat. Kita ada masalah keluarga adik-beradik kita, maka solat. Nabi SAW ajar. Saya membacakan ayat ini. Diriwayatkan, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarrar li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda fakraka wa illam taf'al malaktu sadraka syughlan wa lam asudda fakraka. Wahai anak Adam, penuhilah kehidupanmu dengan ibadat kepadaku. Nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Aku jadikan kamu rasa kaya. Dan aku tutup segala pintu kefakiran. Kalau kamu tidak mau memenuhi waktumu beribadat kepadaku, maka aku akan jadikan kamu makin sibuk dengan kesusahan kamu dan aku tak akan selesaikan kefakiran kamu. Ini Allah berfirman. Kita tuan-tuan bila masalah je, tafarraq, lapangkan waktu untuk beribadat pada Allah. Saya tengah susah ni Ustaz. Habis nak buat apa tengah susah? Ambil Quran baca, solat, ambil uduk, solat. Yang saya katakan tadi, kita tuan-tuan susah, kita buat apa sebenarnya? Menung lah, menung. Lepas tu bebel orang tu, bebel orang ni, marah orang tu, marah orang ni. Sepak kanan, sepak kiri. Dia buat apa? Menung, tidur, tension, naik darah. Kesudahan kita macam tu. Allah kata, lapangkan waktumu untuk ibadat padaku. Nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Jadi, rasa cukup. Dan aku tutup segala pintu kefakiran. Kalau tidak buat, kalau kamu tak buat, kamu tak nak lapangkan diri kamu untuk menyembah beribadat padaku, akan kujadikan kamu makin sibuk dengan musibah itu. Itu ada orang dengan satu musibah, dia punya sibuk berbulan-bulan, tak selesai. Sibuk fikir bukan sibuk selesai, dia sibuk fikir. Sebab dia pun tahu dia tak boleh selesaikan. Tak ada musibah, memang kita tak boleh selesai. Kita cuma diajar, redha dan terima. Kalau penyesalan yang ada pun yang buruk sekali punya penyesalan. Ada buruk. Penyesalan lari daripada rumah. Buruk penyesalan tu. Ya, gaduh rumah ayah. Aduh, apa penyesalan dia? Kalau fikir lari dari rumah, itu bukan penyesalan yang baik. Buruk. Ada keadaan datang musibah. Penyelesaiannya bukan penyelesaian terbaik. Ada penyelesaian tapi terburuk. Penyelesaian terbaik ialah sabar. Paling baik sekali. Banyak ujian Allah berakhir dengan sabar. Ia bukan berakhir dengan kita keluar daripada musibah. Kerana ada sebarang musibah tak boleh keluar. Umpama kematian. Kalau berlaku kematian, tuan-tuan nak selesai masalah. Macam mana kematian? Orang yang kita sayang mati. Isteri yang kita sayang, suami yang kita sayang mati. Nak selesai macam mana? Itu ada seorang perempuan, bila mati suami, duduk sedih. Pergi meratak kat kubur. Meratak. Macam-macam lah ratapan. Rasulullah SAW tengok. Nabi kata, sabarlah, sabar. So itu penyelesaian terbaik. Lalu kata perempuan ini, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Tak payah sibuklah pergi ke lain. Jauhkan dirimu daripada kamu tak kena musibah macam aku. Lalu orang pun beritahu makcik, itu Rasulullah tu. Rasulullah nasihat, dia boleh halau Nabi. Dia tak kenal Nabi. Tak pernah online nak kenal macam mana. Maka dia datang jumpa Rasulullah SAW, minta maaf. Maka Nabi kata, sabar itu, ketika mana kamu dituntut minta sabar, itu sabar. Sabar sebenarnya pahala paling tinggi. Waktu orang kata sabar, kita, insyaAllah saya sabar. Itu besar. Kalau orang kata kita sabar, kita duk marah, orang kata kita sabar, pahala kita mula kuat. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika musibah yang pertama. Waktu musibah itu. Ini menunjukkan bahawa dalam hidup kita, kalau kita perhati, banyak ujian, penyelesaian yang terbaik sabar. Itulah kemanisan. Dan penyelesaian dengan sabar ini menjadikan lebih manis daripada mana penyelesaian jalan keluar yang lain. Kita doa agak macam ni. Kalau tuan-tuan tak dapat kerja, penyelesaian dapat kerja. Macam tu penyelesaian. Kita kalau sakit, penyelesaiannya sihat. Tapi ada Allah bagi sakit bukan penyelesaian sihat. Tapi kena sabar sampai mati. Maka orang ni akan rasa kemanisan. Kerana tidak ada yang paling manis daripada sabar. Natijah selepas sabar paling manis sekali.
berbanding natijah jalan keluar. Kan setiap jalan keluar tadi akan tertutup balik. Contoh sebagai contoh, kita hari ni sesuatu masalah. Lepas tu dia ada masalah baru pula. Kemudian masalah baru pula. Dia takkan. Sebab setiap masalah dia sedang membina sabar kita. Sampai sabar kita berada pada kemuncak. Dan kita tidak mengharap menaikkan pahala. Maka kitalah orang yang sabar. Masa itu bukan harap jalan keluar, harap pahala. Sebab itu sabar sebenar, kita bukan harap musibah itu diangkat. Bahkan kita mengharap pahala di sebalik musibah itu. Itu yang dijadikan ada orang bila akhirat kelak berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia dan ujian. Beri ujian pada aku supaya aku dapat bersabar. Kerana besar pahala orang sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang bersabar tanpa sebarang batasan. Maka mereka memilih nak pulang balik ke dunia untuk bersabar. Kat sini kalau kita nampak sabar kita lebih nak nampak jalan keluar. Jalan keluar kita pun happy. Walhal lepas tu ada cerita masalah lain pula. Maka kita nak lagi jalan keluar. Tentang kita lebih melihat pahala. Allah nak beri jalan keluar selepas kita melihat pahalanya dahulu. Bukan melihat jalan keluar terlebih dahulu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ. Dan mereka orang kafir berkata, kalau sekiranya Muhammad ini boleh bawa mukjizat membuktikan kebenarannya sebagaimana tongkat Musa, unta Nabi Saleh, kenapa tak bawa mukjizat? Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Bukankah telah datang banyak mukjizat, keterangan yang nyata yang telah menerangkan apa yang terkandung dalam kitab wahyu yang terdahulu? Orang kafir, mereka mencari alasan tertentu untuk menolak dakwah Rasulullah. Antara alasan mereka, wahai Muhammad, kalau kamu benar Nabi, Rasul, mana mukjizat? Walhal mereka telah dipertontonkan banyak mukjizat. Bahawa kaum umat dahulu juga diberikan banyak mukjizat. Tiada mukjizat datang melainkan mereka akan membohongi selepas itu dengan menuduhnya ahli sihir atau sebagainya. Kerana mukjizat yang terbesar itu yang berkait dengan akal. Ia bukan berkait dengan mata. Kerana apa yang dilihat oleh mata akan hilang. Tapi apa yang difikir oleh akal ini berterusan. Tuan-tuan fikir hari ini 1+1 2. Okey, masuk akal. 1+2. Tuan-tuan wariskan pada anak-anak 1+1 2. Pada cucu. Akal ini diwarisi. Pemikiran yang betul. Kita beritahu anak-anak kita, kalau awak kerja betul-betul, awak berjaya. Maka anak kita pun faham pasal apa ini. Kerja betul-betul berjaya. Mukjizat paling hebat bukan yang dilihat oleh mata, tetapi yang sampai pada akal. Al-Quran bercakap dengan akal. Kebenaran yang Rasulullah cerita dalam Quran kepada umat dahulu, itulah kebenaran yang kita tengok hari ini. Yang berlaku sebagaimana Al-Quran ceritakan umat ni macam mana, manusia ni macam mana, watak Allah cerita. Kalau Allah tunjuk sekadar mukjizat zahir yang disebut sebagai mukjizat hissiyah, orang yang zaman tu dia tengok, yang ni tak tengok. Dan agak suka untuk dia percaya benda yang dia tak tengok. Agak suka dia tak tengok. Kita tak tengok tongkat Musa bertukar jadi ular, kita tak tengok. Dan banyak umat yang tak tengok. Berbanding dengan Al-Quran, dia terus kekal sampai kiamat. Dan dibaca dan ditadabbur dan lihat. Bagaimana dia bercakap dengan akal, beritahu hal yang sebenar. Tentang kepalsuan Tuhan-Tuhan patung. Sampai hari ini kita boleh fikir betapa palsunya Tuhan-Tuhan patung. Yang dipatungkan dan dipertuhankan. Dan sampai hari ini kita dapat berfikir tentang kepalsuan dunia. Kita dah tengok ramai orang mati, dia pun tak bawa dunia, kepalsuan dunia. Al-Quran bercakap dengan mukjizat yang paling agung sekali. Sebab itu Al-Quran mukjizat yang kekal sampai kiamat. Ini namanya mukjizat maknawi atau maknawiyah. Mukjizat sebenar. Mukjizat hissiyah, dia hanya berlaku pada zaman tertentu. Dan dia cuma melibatkan pandangan. Tapi Al-Quran hilang akal. Maka sesuatu yang saya katakan, yang kita boleh warisi pada anak-anak kita ialah akal kita. Idea, kita beritahu cara buat nasi lemak ke anak kita. Datanglah zaman mana daripada dapur arang, sampai dapur gas, sampai dapur elektrik, sampailah dapur hybrid. Maka cara masak nasi lemak sama je. Santang macam ni, nasi macam ni. Walau cara bakarnya berbeza, natijah sama. Nasi lemak yang kita makan zaman tok kita, sama sekarang.
sama-sama lemak. Ayam panggang. Dulu ayam panggang dengan orang sekian-sekian. Kita warisi menu ni pada cucu kita. Ayam panggang kita pernah dulu rasa sama tok kita sama. Anak kita masak sama dengan tok dia masak. Kenapa? Kerana ini satu bentuk yang akal yang diwarisi. Dia semua sama. Kebenaran yang kita warisi daripada Nabi SAW. Yang diwariskan pada para sahabat. Ingat kebenaran yang kita warisi sekarang. Menolak sebarang ketuhanan lain daripada Allah. Teori Tuhan 3, Tuhan ada isteri, Tuhan anak, ini semua palsu. Logik yang sama. Kalau mereka kata Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, bagaimana katamu terhadap Nabi Adam? Nabi Adam tidak ada bapa, tidak ada ibu. Apakah dia juga Tuhan? Dan kamu tak kata boleh Tuhan. Dan Allah sebut logik ni dalam Quran. Innama, kata Allah, masalu Isa indallah kamasali Adam. Bandingan Isa di sisi Allah macamlah Adam. Bahkan Adam lebih ajaib. Isa ada mak, Adam mak tak ada, ayah tak ada. Tak ada seorang pun, tak ada satu agama pun kata Adam tu Tuhan. Tak ada. Manusia. Maka kenapa logik tu tak boleh masuk untuk berkata Isa itu juga manusia? Tiba-tiba sebab dia tak ada ayah, dia Tuhan, anak Tuhan. Habis Adam anak siapa? Adam tu anak siapa? Dia lebih layak untuk disebut anak Tuhan. Tapi tak ada seorang pun sebut anak Tuhan. Injil tak sebut. Taurat tak sebut. Ibu agama-agama lain boleh sebut tentang Adam. Mereka pun tak kata itu anak Tuhan. Mereka kata manusia pertama. Lihat logik yang kita warisi. Sebab itu kata Allah, bukankah telah datang kebenaran ini daripada Al-Quran. Dan menceritakan apa yang berlaku pada kitab-kitab dahulu juga. Tentang kitab-kitab dahulu menceritakan umat-umat dulu. Bila datang mukjizat sama juga, tolak juga. Sebab keinginan kamu untuk melihat mukjizat bukan keinginan untuk beriman, tapi lebih untuk menolak bagi beriman. Minta bukti tadi bukan nak ikut, tapi nak menyusahkan. Walakanya sudah fikir dengan mudah. Dan sebenarnya akidah beriman pada Allah, akidah paling mudah sekali. Mudah sekali. Akidah untuk percaya berhala itu Tuhan agak sukar untuk kita percaya. Tapi mereka percaya. Mereka yang susah tu mereka buat mudah. Yang mudah mereka buat susah. Ini jenis kepala pengat dia macam gitu. Yang mudah percaya Allah yang menciptakan, mudah je. Allah tak sama dengan kita. Mudah, berkuasa. Dengan akidah berhala, susah nak menjustifikasikan berhala itu Tuhan. Sebab dia baru dibuat tahun 80-an, tahun 90-an. Baru beli semalam. Nak kata dia tahun susah. Tapi manusia mudah untuk terima benda itu pada kesesatan. Maka lihat bagaimana kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Kata Allah lagi, walau anna ahlaknahum, kalau sekiranya kami binasakan mereka semua, bi'adzabin min qablih, dengan azab sebelum ini. Maksudnya bila nanti mereka mati, mereka akan kata begini, laqalu, mereka akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulah, ya Allah, kalau dulu waktu kami hidup, kami diberikan rasul, lalu kami mendengar ayat-ayatnya, perintahmu, laranganmu melalui lidahnya, min qabli an nadilla wa nakhza, sebelum kami terhina macam ni, sebelum kami diazab macam ni. Allah kata, mu ni, hai manusia, masa ada kebenaran tolak. Nanti bila mati minta balik peluang, ya Allah, kalaulah kami diberi balik rasul, kami dengar balik. Allah sebut dalam ayat yang lain, walau tara idzal mujrimuna nankisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkin. Kalau kamu tengok orang yang jahat pada hari akhirat kelak, mereka tunduk pandangan kepala mereka dengan penuh kehinaan sambil berkata, ya Allah, kami dah nampak dah, kami dah dengar dah, kami dah tahu dah mana yang benar, pulangkan kami ke dunia, nescaya kami akan melakukan amal soleh. Kami dah yakin dah. Maka Allah sebut dalam ayat ini, kamu semua manusia menolak kebenaran. Nanti bila kamu binasa dan mati, kamu pasti minta dikembalikan dan minta dihantar balik rasul, biar rasul ni beri maklumkan pada mereka perintah Allah untuk diikuti. Kul, katakan pada mereka semua, wahai Muhammad, yang menolak kebenaran Islam, yang menolak kebenaran kenabian Nabi SAW, kullum mutarabbisun, semua sedang menunggu akan perintah Allah dan azab Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah. Tetapi bila kita nak bercakap dengan orang yang tak dengar cakap, tak apa gini, kita tunggu je lah. Cakap pun tak boleh, kita tunggu. Perbuatan kamu ini pasti akan ditimpa dengan balasan hukuman. Kita tunggu je. Allah ajar kepada Rasulullah,
Bercakap, beritahu pada orang kafir yang terus menentang, walaupun sudah diberikan kebenaran demi kebenaran, penjelasan demi penjelasan, dan menerangkan kebatilan mereka, tapi mereka terus menolak. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, fatarabbasu, tunggu je lah. Tunggu. Kita semua akan mati, tunggulah. Kalau cerita nak lawan cakap memang tak habis. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni memang suka berhujah berlawan. Benar yang jelas pun mereka lawan juga. Dan kalau nak cerita berlawan, semua orang nak lawan. Semua orang cerita bahawa mereka ada kedudukan yang suci di sisi Allah. Ini kita pakat tunggulah. Siapa yang sebenarnya berada pada jalan yang lurus? Yang ni yang tak pakai tudung, yang tak sembahyang kata, mana tahu? Kamu yang pakai tudung belum tentu masuk syurga. Habis kamu masuk syurga, masing-masing mendakwa suci. Gini kita pakat tunggu. Yang melawan perintah Allah ke? Atau yang taat perintah Allah? Kita tengok. Siapa yang berada pada jalan yang lurus? Dan berlawan tak guna. Nak berhujah. Sebab semua orang berdakwa bercakap bagi pihak Tuhan. Seolah dia berada pada posisi yang hebat di sisi Tuhan. Semua bercakap. Walaupun wahyu Tuhan dah turun. Beritahu ini wahyu. Ini perintah. Dia nak bela tak pakai tudung buat apa lagi. Dah perintah. Dia nak bela makan riba buat apa lagi. Ini larangan Allah dengan makan riba. Dia nak justify ikut mana? Dia tu tak kata kami walaupun begini-begini. Baik kita kata kepada mereka. Dan pada setiap yang mengingkar perintah Allah. Fatarabbasu, tunggu je. Fasata'alamun, kamu semua akan mengetahui. Man ashabus siratis sawi. Siapakah orang yang benar-benar berada pada jalan yang lurus? Wa man ihtada, siapakah yang mendapat petunjuk? Maka Allah Ta'ala sudahi surah Taha. Sesudah dialog bermula daripada cerita Nabi Allah Musa, bagaimana perjalanan Nabi Allah Musa menuju ke Mesir, dia berdakwah, dan bagaimana dialog Musa AS dengan Fir'aun, dan bagaimana perlawanan Musa dengan ahli sihir, dan bagaimana Nabi Allah Musa berhadapan dengan Bani Israel yang menyembah patung lembu, yang tidak bersyukur. Dan bagaimana Allah Ta'ala cerita golongan-golongan yang menyembah berhala, yang terus menolak kebenaran, tidak mengambil iktibar kehancuran Fir'aun dan bala tenteranya yang berderhaka pada perintah Allah. Bukan kaum-kaum yang lain. Bagaimana Allah mengingatkan orang-orang beriman supaya sentiasa menjaga salat dan dalam bertembung dengan golongan ini. Berlawan dengan golongan ini. Dan supaya tidak terpedaya dengan kekayaan dunia yang sementara. Yang menyebabkan mereka hanyut dan berani bercakap sombong. Mereka ada dunia kat tangan, okey sombong. Bukan setengah mereka kata, saya pun tak peduli kalau saya masuk neraka. Saya okey. Awak nak nerakakan saya pun tak kisahlah masuk neraka. Semua orang berani bercakap. Semua orang. Yang mengikut hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala tutup ayat ini setelah menceritakan bagaimana kebatilan itu hancur. Sehebat-hebat kebatilan yang dibawa oleh Fir'aun pun hancur. Sementara kamu yang takat 3-4 kerak ni. Ini Fir'aun yang punya tamadun yang kuat. Yang meninggalkan sejarah yang panjang. Dia derhaka pada Allah, Allah binasa. Maka Allah mengatakan bahawa setiap yang melanggar perintah Allah, maka mereka ini akan binasa. Sama ada perintah Allah peringkat tertinggi berkaitan dengan akidah, beriman padanya. Hatta perintah Allah yang lain. Maka semuanya ini Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW untuk berkata, tunggu semua. Kita semua akan tahu akhirat kelak. Allah akan menghukum siapakah yang benar di antara kita. Siapa buat salah. Hari itu barulah manusia akan tunduk pada kebenaran, bukan lagi hawa nafsu. Ni kat dunia semua tunduk dengan hawa nafsu. Sebab itu bercakap sedap. Dia boleh lawan semua orang. Tetapi satu hari nanti, nafsu itu dah mati. Yang hidup cuma kebenaran. Maka siapa pun tidak mampu lagi untuk tutup kejahatan yang dibuat. Tidak ada seorang pun yang mampu membela kejahatan atau memberi alasan kejahatan dibuat. Kerana semua didedahkan dan akan dihukum. Dan semua alasan tidak diterima. Pada hari itu mulut ditutup. Dan seluruh anggota badan yang bercakap. Membuktikan jenayah yang dibuat. Pada hari itu segala nawaya, segala niat dan hati itu Allah akan bongkarkan. Hari ini kat dunia boleh dakwa saya ni hati baik walaupun perangai jahat. Kelak Allah akan bongkarkan betul-betul. Allah tunjuk depan-depan semua orang. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa hussila ma fis sudur. Akan kami luahkan semua yang ada dalam dada manusia.
Hari itu semua orang tak boleh lagi menyembunyikan apa yang ada dalam dada mereka. Niat mereka yang buruk atau sebagainya semuanya akan dikeluarkan. Maka penilaian yang disebut sebagai penilaian yang agung, penilaian yang besar. Atau disebut sebagai Yaumul Aud. Hari dipamerkan semua. La yakhfa alaihi syai'. Tak ada tersembunyi walau sekecil mana. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil mana pun maksiat dibuat Allah akan tunjuk. Sekecil mana. Kecil mana pun Tuhan tunjuk. Yang buat baik pula sekecil mana pun Allah tunjuk. Tak ada yang boleh sembunyi. Sebab itu kata Allah Ta'ala sebagai penutup ayat ini, sebagai amaran, semua orang akan tahu siapa yang benar dan siapa yang dapat petunjuk. Kalau sebagaimana saya katakan, semua orang kata dia betul. Semua orang kata dia benar. Baik, nanti satu hari nanti, kamu akan tahu siapa benar, siapa yang petunjuk, siapa ikhlas, siapa yang benar-benar berada pada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.